wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita bertemu lagi di dalam ruang ilmu ini. Dan pada petang ini saya ingin berkongsi tentang bagaimana kita nak tahu kedudukan kita apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama sedia maklum bahawa hidup ini memang adalah untuk diuji. Ya, bila ada ujian, tentulah ada keputusan. Seperti mana kita di dalam sekolah dulu ataupun di universiti. Jadi apabila kita diuji, ada kertas ujian, kita akan menjawabnya dan daripada situ ada keputusan. Yang salah bukan ujian, tetapi yang salah apabila kita silap memberi jawapan kepada ujian itu. Jadi apabila Allah menguji kita, ada 3 maksud yang kita belajar daripada kitab-kitab, yang kita belajar daripada para alim ulama kita. Apabila Allah menguji ada 3 maksud. Yang pertama, ya, apakah Allah dengan ujian itu Allah nak meningkatkan darjat kita. Yang kedua, apakah dengan ujian itu Allah Subhanahu Wa Taala nak menghapuskan dosa kita. Dan yang ketiga, apakah dengan ujian itu Allah akan lebih menghinakan diri kita. Jadi ada 3 ya. Pertama, Allah nak tinggikan darjat kita, maksudnya akan bertambah mulia. Yang kedua, sama ada kita nak diampunkan dosa-dosa kita ataupun kita alpa, dengan ujian itu Allah ingatkan kembali kita dan kita kembali kepada Allah. Dan yang ketiganya ialah apabila diuji, kita terhina. Artinya kita menderita di dunia dan insya-Allah kita akan menderita, na'udzubillah ya, kita akan menderita lagi di hari akhirat kelak. Jadi 2 kalilah kena, di dunia kena, di akhirat kita akan lebih azab lagi. Jadi orang atau di kelompok yang ketiga ni apabila diuji, dia makin jauh dengan Allah. Baik. Untuk kita mengetahui di mana diri kita, mari kita muhasabah pada petang ini. Ya, kita bukan nak suluh orang lain, tetapi kita nak suluh diri kita sendiri. Ya, supaya setiap masa ketika diuji, kita akan tahu bagaimana kedudukan kita. Dan bila kita tahu kedudukan kita, kalau kita dalam keadaan yang jatuh, kita cuba mendaki semula. Ataupun kalau kita dalam keadaan naik, kita cuba naik lebih tinggi. Dan kalau kita golongan yang ketiga, iaitu golongan yang terhina itu, kita berusaha sungguh-sungguh untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah semula. Ya. Baik. Yang pertama, golongan yang pertama, apabila diuji makin tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, makin mulia mereka di sisi Allah, ialah ya, golongan yang pertama ialah golongan para rasul, ya, para nabi dan juga para aulia Allah, ulama-ulama salafus salih dan sebagainya. Mereka itu apabila diuji, mereka makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lihat bagaimana di kalangan para rasul dan para nabi, 25 di antara para rasul dan para nabi itu yang paling teruji, dan di kalangan 5 itu ada rasul ulul azmi yang paling teruji di kalangan 25 itu. Yang rasul ulul azmi ini sebenarnya lebih mulia daripada rasul-rasul yang lain darjatnya, dan di kalangan rasul ulul azmi itu juga ada seorang yang sangat mulia dan sangat tinggi darjatnya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar apakah mereka berada di tempat yang tertinggi? Atas dasar yang mana paling teruji. Ya, sebab itu kalau kita lihat di kalangan para rasul, yang paling teruji ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh dan Nabi Isa dan sebagainya. Ini Rasulul Azmi ini mereka juga teruji. Sebab itu Rasulullah SAW menegaskan bahawa darjat keimanan kita ditentukan oleh ujian kita. Semakin besar keimanan kita, semakin tinggi darjat kita, semakin kita akan diuji dengan ujian-ujian yang besar. Sebab itu selalu dikatakan dalam ungkapan-ungkapan tentang kepimpinan, yang dikatakan seorang pemimpin yang hebat itu ditentukan oleh ujian. Semakin hebat ujian yang dihadapi, semakin hebatlah kepimpinan seseorang itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua ialah apabila diuji, orang yang alpa, orang yang berdosa itu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia alpa, dia berdosa, tapi dengan ujian itu sebagai satu cubitan
ataupun satu peringatan daripada Allah, oh, aku sudah tersalah jalan, aku akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pedih, sakit dan sebagainya, tetapi pedih dan sakit itu menjadi penawar dan menjadi ubat ataupun pembedahan pada hati mereka untuk kembali kepada Allah. Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, na'udzubillah, jangan sekali-kali kita menjadi golongan ini, iaitu apabila diuji, mereka semakin derhaka kepada Allah, semakin jauh, mereka putus asa, mereka kecewa dan mereka itu tambah derhaka kepada Allah. Dan mereka itu bukan saja akan menderita di akhirat kelak, tetapi mereka menderita di dunia. Rugi sekali. Mereka akan mendapat bala di dunia, mereka kena, di akhirat mereka lebih azab lagi. Jadi kita sekarang kita dah tahu ilmunya. Sekarang pada petang ini kita, saya dan semuanya nak tahu kita ni di golongan mana, ya. Baik. Ini yang dikatakan nak tahu kita diuji di tahap mana kedudukan kita, ini perlukan rasa hati yang murni, ya. Di samping Allah tahu siapa kita, kita sendiri, hati kita sendiri tahu siapa kita sebenarnya. Kalau kita jujur dengan hati kita, insya-Allah kita akan tahu kita ni di mana. Baik. Golongan yang pertama iaitu orang yang ditinggikan darjat apabila diuji dengan kematian ke, dengan penghinaan ke, dengan kemiskinan ke, dengan penyakit, ialah apabila mereka diuji, mereka semakin dekat dengan Allah dan mereka rasa lapang. Mereka rasa ini kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan yang pertama, ya, mereka. Sebab itu kita lihat ujian-ujian yang dialami ataupun dideritai oleh para rasul, utamanya mendekatkan mereka kepada Allah. Contohnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya seorang sahabat bernama Sayyidina Ali, ya, radhiyallahu anhu, ya. Dia merasakan bahawa sakit ataupun penderitaan-penderitaan itu semua datang daripada kasih sayang Allah. Sebab tu kalau lama dia tidak sakit, dia kata, apakah Allah telah melupakan aku? Ini golongan yang pertama. Jadi apabila mereka diuji, mereka bukan sahaja menghadapi dengan sabar, tetapi mereka menghadapi dengan syukur. Syukur atas apa? Atas pahala yang mereka akan dapat, ya, dengan ujian itu. Sebab tu Sayyidina Abu Dzar mengatakan, saat aku paling gembira dalam hidupku ialah ketika aku lapar dan ketika aku sakit dan menjelang kematianku. 3 keadaan. Ketika dia lapar, ketika dia sakit dan menjelang kematian. Bila ditanya kepada Abu Dzar, mengapa dia rasa dalam keadaan itu yang paling dia manis dalam kehidupannya, dia kata, bila aku lapar, hatiku menjadi lembut. Bila aku sakit, aku dapat penghapusan dosa. Dan yang ketiga, bila saat kematianku menjelang, ya, saat aku untuk bertemu dengan Rasulullah kekasihku sudah semakin hampir. Jadi ini golongan yang ketiga. Yang pertama, ya, apabila mereka diuji, mereka makin rasa mulia, mereka rasa makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka bertambah, ya, darjat mereka semakin tinggi. Baik. Golongan yang kedua ialah, ya, mereka yang apabila diuji rasa sakit, menderita, tetapi mereka berkata kalimat istirja, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menderita di dalam hati tetapi tidak keluar dalam bentuk perkataan. Perkataan mereka masih terkawal, air muka mereka masih terkawal, yang bergolak di dalam, iaitu di dalam hati mereka. Allah saja yang tahu macam mana penderitaan yang mereka alami kerana ujian itu. Tetapi mereka tidak zahirkan dalam bentuk luaran mereka. Orang nampak mereka steady je. Orang nampak mereka tenang saja. Tetapi hati mereka, hati yang sangat menanggung penderitaan ini. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya. Golongan kedua. Jadi golongan kedua ini, ya, apabila diuji dia rasa sakit, tetapi kesakitan itu mereka nak dapat penawar kepada kesakitan itu. Jadi artinya waktu itu macam mana? Mereka makin mendekat kepada Allah. Mereka tahu Allah saja yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Jadi dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan pedih itu, mereka bangun malam, mereka bersedekah, mereka mendekati majlis ilmu, mereka datangi ulama, supaya dengan itu kesakitan yang mereka alami itu dapat diredakan. Ini golongan yang kedua, ya. Dan golongan yang ketiga pula, bila diuji dengan kesahan, dengan penderitaan dan sebagainya, mereka makin jauh dengan Allah. Mereka bukan saja waktu itu menyalahkan orang lain, sampai ke peringkat mereka menyalahkan diri sendiri, dan kemuncaknya ialah mereka menyalahkan Allah dengan ujian itu. Mereka berputus asa. Sebab itu kadang-kadang sampai ke peringkat oleh kerana mereka takut
takut kepada kehidupan, mereka berani mati. Artinya mereka buat apa? Mereka bunuh diri. Ini orang yang putus asa dan kecewa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saudara-saudari yang dikasihi sekalian, cuba kita lihat diri kita. Yang pertamakah kita menghadapi ujian itu dengan ucapan Alhamdulillah, syukur dan sebagainya. Mereka rasa lapang, rasa tenang. Seperti Sayyidina Khalid Al-Walid, dia mengatakan bahawa bila orang bertanya dia saat mana dia mendapat halawatul ibadah, Khalid Al-Walid mengatakan bahawa aku mendapat kemanisan iman ketika berlakunya peperangan di waktu malam, apabila pedang bertemu dengan pedang mengeluarkan percikan api, dan waktu itu kedengaran rengitkan kuda perang, waktu itulah aku paling tenang dalam hati. Orang bertanya kepada Hasan Al-Basri, saat mana dia yang paling tenang, dia kata, waktu satu hari aku tidur di sebuah masjid dan orang-orang yang tidak mengenaliku menarik dan mencampakkan aku keluar daripada masjid itu. Jadi waktu itulah yang dia rasa paling tenang, paling lapang dan sebagainya. Ini orang yang menghadapi ujian itu dengan syukur. Tetapi golongan yang kedua ni ialah apabila diuji kita rasa menderita sungguh. Tetapi penderitaan itu tidaklah menyebabkan mereka hilang arah. Walaupun mereka dalam keadaan yang susah, mereka dalam keadaan yang sakit, mereka dalam keadaan dicerca dan sebagainya, menderita jiwa, tetapi mereka tetap kembali kepada Allah. Jadi sebab itu para ulama memberitahu golongan yang pertama ialah, iaitu orang yang dimuliakan, ialah orang yang baik. Ketika mereka nak melakukan kebaikan, maka Allah uji mereka. Golongan yang kedua ialah orang yang baik, tetapi mereka dalam peringkat mujahadah, mereka dalam peringkat melawan hawa nafsu, melawan tipu daya syaitan. Ada masa-masanya mereka kalah dengan godaan nafsu, dengan tipu daya syaitan, tetapi tidak dijadikan sebab untuk mereka makin jauh pada Allah, tetapi makin dekat pada Allah. Walaupun dalam ibadah tu belum rasa manis, dengan ujian tu mereka belum hadapi dengan rasa lapang jiwa, tidak, sempit jiwa, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka bertaubat kepada Allah dan sebagainya. Mereka diuji, taubat dan sebagainya. Ini golongan kedua. Dan kalau kita lihat, itu golongan baik tetapi terlanjur melakukan dosa. Ini golongan yang kedua. Golongan yang baik ketika nak melakukan kejahatan, Allah datang ujian. Dan golongan yang ketiga ialah orang yang jahat ketika nak melaksanakan kejahatannya. Sebab tu yang dikatakan dalam kita lihat dalam surah yang kita Qul a'udzu bil falaq, kita minta orang yang hasad ketika nak melaksanakan kehasadannya. Jadi dia dah jahat, dia nak melaksanakan kejahatannya, maka Allah uji dia. Dan waktu itu dia tambah menderita dan tambah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari, sekadar itu kita dapat dah lihat sebagai rumusannya. Kalaulah kehidupan kita di dunia ini semua orang diuji, sama ada yang taat ataupun yang derhaka, sama ada orang yang akrab dengan Allah ataupun orang yang jauh, semua diuji. Baiklah, kita cuba menjadi golongan yang walaupun kita mungkin golongan yang masih menderita dengan ujian, tetapi dengan ujian itu kita menderita, tetapi kita cuba melaksanakan kebaikan, terus mujahadah. Jangan sampai menjadi golongan ketiga, iaitu orang yang jahat melaksanakan kejahatan diuji juga. Jadi sebab itu tidak ada pilihan. Kalau buat baik pun diuji, buat jahat pun diuji, lebih baik kita menjadi orang yang baik ketika menghadapi ujian, kesusahan, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah muhasabah kita. Kita melihat dalam suasana ini, dalam kita ujian, ada orang yang kehilangan kerja, ada orang yang terpisah dan sebagainya. Jadi kita di golongan yang mana? Apakah orang yang lapang dan tenang menghadapi ujian, ataupun orang yang menderita di dalam tetapi mampu menghadapinya dengan kesabaran, ataupun golongan yang ketiga yang apabila diuji semakin jauh daripada Allah, mulia, kemudian sama ada terhina, ataupun kita ingin kembali kepada Allah. Tepuk dada, tanya iman. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit muhasabah pada petang ini akan menjadikan kita makin serius dan fokus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.